illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, kita dapat jumpa lagi pada pagi ini. Mari kita lahirkan rasa syukur daripada hati yang paling dalam betapa baiknya Allah telah mengizinkan kita untuk duduk dalam majlis yang baik. Dan juga betapa Allah masih lagi memberi kita usia, memberi kita umur. Jadi bila diberikan kebaikan itu, diberi usia, diberi umur itu, maka tanda syukur kita, tanda syukur kita, hendaklah kita gunakan umur ini, yang bakinya tak tahu berapa ni, hendaklah gunakan dia pada taat. Hendaklah gunakan dia pada taat. Itu tanda syukur. Bukan memada hanya mengucapkan Alhamdulillah. Tak pada, tak cukup. Itu adalah kalimah pada lidah. Tetapi syukur ini adalah sikap hati, perangai hati, watak hati, perbuatan hati. Maka rasa tu yang lebih penting. Rasa tu yang lebih penting. Rasa apa? Rasa ucap terima kasih kepada Allah. Okey. 6 minggu lepas rasanya kita berhenti kat sini. Kita kalau baca kitab tu dia tulis tiada sah iman dengan Islam, tiada sah Islam dengan iman, dan itulah. Jangan jadi daun pisang kering. Jadi saya terangkan sikit-sikit ni. Apa di iman, apa di Islam. Kat sini. Rasanya kita dah berhenti kat sini. Sini dah habis kan? Habis, Ustaz? Dah habis. Kita ni perbezaan antara iman dan Islam, Ustaz. Okey, kat sini. Ada 12 perbezaan. Saya susun ni, bila kita ngaji kitab dengan guru-guru lah, usul tahqiq, ada beberapa kitab tauhid kita belajar lah. Jadi dia terangkan apa Islam, apa iman. Dia terang. Dia tak tulis pun. Jadi saya dengar, saya catat. Saya rakaman, saya dengar lagi, saya catat. Saya dengar lagi, saya catat. Akhirnya yang keluar adalah ini. Yang ni. Lepas tu kerja bukan mudah lah kerja ni. Bila belajar, kita tak ada catatan, kita kena buat sendiri. Kita kena ambil inisiatif sendiri untuk catat. Kalau kita tak ambil inisiatif sendiri untuk catat, kita tak dapat lah nota. Nanti kita tak ada apa, kita tak dapat lah kijang tu. Kijang tu diberi, tapi kita yang kena ambil tali ikat. Ada orang kijang ni diikatkan, dibagi. Tahu, punya beruntung dia. Dia bagi nota kat tangan dia, ni nota. Lagi dahsyat. Kalau tak pandai juga, maknanya ada something wrong lah. Ada something wrong. Kalau tak pandai juga. Kijang tu dah beri, tapi dia tak dapat je kijang tu. Kijang tu lah apa? Kijang tu lah ilmu. Ada orang dia belajar spoon feed je. Betul, spoon feed. Orang kata spoon feed. Suap ni. Suap, sudu. Tapi dia tak boleh makan. Dia masih tak boleh makan lagi. Itu maknanya tak ada rezeki dia lah. Maknanya Allah tak izinkan, memang Allah tak izinkan lah. Ada orang sudu pun tak diberi. Dia hanya diberi makanan. Dia kena pergi sendiri, ambil makanan ni, dia hadamkan sendiri, dia faham sendiri. Di sini lagi senang dapat. Lagi dia lebih rasa bernilai. Kenapa? Susah aku belajar ni, dapat ni. Ini kalau ikut sini, kalau ikut macam ni, dah macam spoon feed lah sebenarnya. Kalau saya cakap je, iman ni gini, Islam ini, iman gini, itu kena jadi ni. Kalau tak tahu perhatian, tak fokus, lepas tu saya sebenarnya tak setuju. Ada setengah-setengah kelas, orang tengah mencatat ni, dia cakap, orang tengah catat, adanya edah buku tenden lah, macam-macam dia edahnya, suruh orang tulis. Orang tengah catat, tak payahlah edah buku tenden. Edah buku tenden ni masa kita masuk. Buku tenden tu lah, dia tahu nama, nombor telefon, kadang-kadang tahu alamat pun ada.
Tak payahlah nanti alamat rumah orang nak buat apa, betul tak? Ha. Buku tender masuk-masuk, bukan dalam kelas ni tak. Kenapa Dia mengganggu sebahagian orang untuk mencatat. Kita dah catat nota ni, Ustaz tengah cakap. Dan dah catat buku tender pula. Pada saya tak setuju lah. Tapi saya tak boleh buat apa lah. Bila penganjur nak buat, saya tak boleh buat apa. Saya tak boleh buat apa lah. Tapi kalau ikut kaedah dia, tak betul. Jangan begitulah. Tak payah. Tak payah kita nak isi buku tender. Nak isi buku tender masuk-masuk. Ada macam-macam orang edak lah. Ada edak kurma. Ya Allah. Ada edak kacang. Ada edak kuaci. Ya Allah. Tak boleh. Kita makan dalam kelas mana boleh. Boleh kita makan dalam kelas. Kalau dulu masa sekolah boleh makan dalam kelas. Boleh Ustaz. Kalau Tak boleh cikgu kan? dulu tak apa. Jangan pula ada edak durian. Tak mengantuk Ustaz. Ngantuk. Tak pernah lagi dalam kelas bagi durian Ustaz. Belum lagi. Betul Pak. Kalau ngantuk pergi mana pun betul. Hotel Kalau dekat hotel, kalau lepas pukul 2 tu dia ada sediakan gula-gula. Itu boleh tahan lagi lah. Tak apalah kalau ngantuk. Ngantuk mah tak ngantuk. Tengah darah dia tadi banyak sangat. Nak ngantuk. Jadi saya kata fokus lah. Memang kita boleh print ni. Kalau boleh catat. Snap. Simpan dekat handphone. Print. Tapi masa belajar ni, catat. Kalau nak canggih lagi, dapat je slide ni. Sekarang ni kita snap. Pakai handphone. Pakai wifi. Print. Kau tak printer boleh pakai wifi tahu kan? Pakai ada Ustaz. Alhamdulillah. Saya pakai kabel lah. Print. Ambil. Okey. Sekarang ni apa catatan tambahan yang saya sebut ada kat sini. Buat satu catatan tambahan pula. Lepas tu, clip kat buku. Masuk kat file. Buat file lagi bagus. Masuk file. Lepas tu ada catatan belakang, catatan tambahan ni. Kertas ni. Pakai panca. Panca? Apa panca kan? Saya nampak dia panca ni. Ni. Kena buat lubang. Ni. Pakai ni. Pam. Masuk dalam file. Lepas tu ambil A4. Catat. Pam. Masuk dalam file. Masuk masa tu juga. Jangan tunggu besok. Nanti hilang. Begitulah kesungguhan kita dalam nak mengenal Allah ni tauhid tau. Tauhid. Begitulah kesungguhan kita nak mengenal Allah. Supaya nanti dalam kubur ada soalan bocor, kita tak terkabur-kabur jawab. Kita firm, kita jelas. Siapa Tuhan kau? Allah. Kenapa jelas? Dah kenal dia. Kurang kenal saja. Merasai kewujudan dan kehadiran dia dalam setiap detik kehidupan kita. Baru jawab. Bukan hafal. Kalau hafal, orang Cina boleh hafal. Orang Islam boleh hafal. Dia bukan hafal. Dia by practice. By practice tau. Mana by practice ni dalam kehidupan ni kita merasai Allah. Ujian ni kita nampak Allah. Nikmat ni kita nampak Allah. Makan nasi lemak bagi tadi nampak Allah. Sahur pukul 5 tadi nampak Allah. Allah yang bagi aku nasi ni makan. Walaupun hakikatnya duit beli apa beli. Tapi sebenarnya adalah Allah bagi. Nak merasakan Allah beri itulah perlu pada belajar. Nak rasa Allah beri itu perlu pada belajar. Banyak amal kita ni sebenarnya kita tak sedar bantuan Allah. Macam ada saya baca dalam WhatsApp tu ada tak satu kata dia boleh qada solat 1 hari punya solat 17 rakaat. Dulu kalau buat letih, sekarang buat tak ada rasa letih lah. Itu kerja Allah. Jangan pelik. Dulu rasa malas nak qada, sekarang dia boleh qada dengan banyak. Itu kerja Allah. Allah yang tolong mengangkatkan beratnya rasa nak qada ni
dengan diberi je rasa qada ni ringan dan rasa kehendak yang gerojoh untuk Allah. Kehendaknya kuat. Itu kerja Allah. Kita sedar. Tak payah tengok jauh-jauh lah. Kita pun kita tadi buka mata 4.30. Itu kerja Allah. Kenapa? Ahyana. Alhamdulillah hillazi ahyana. Allah itu dia ada sifat latif. Latif. Latif ni apa? Lembut. Lembut. Dan wood. Dia kejut kita pergi tadi, katil tak bergegar. Ni Ustaz kata dulu begitulah, dia terang. Telinga tak dengar orang panggil. Tak ada dengar macam ada orang panggil ke. Ada orang panggil nama aku ke. Bangunlah nak subuh. Tak ada orang panggil. Tak ada orang panggil. Tapi kita boleh jaga. Kita boleh jaga. Kita boleh buka mata. Kita boleh buka mata. Kenapa? Allah itu dia lembut aja. Dia panggil kita ni lembut aja. Bukan dia panggil dengan suara. Tiba kita buka je mata. Air pukul 5, air pukul 4. Dan dia letak di hati kita, nak bangun. Nak tahajud. Nak minta ampun. Nak mengadu. Nak merayu. Nak mengaku. Mengaku apa? Aku kita ni hamba. Banyak dosa. Banyak dosa. Dosa. Hamba. Oh, reda Allah. Lepas tu nak mohon redha, nak mohon rahmat dia, kesian kat kita ni. Terkial-kial. Umur dah 50, baru nak belajar iman dengan Islam aku beza. Lembabnya kita kesian kat aku Tuhan. Kau berilah aku umur lagi panjang sikit. Panjangkan umur aku. Aku baru nak kenal iman dengan Islam. Umur aku dah 50, ya Allah, lewatnya aku. Minta kesian, jangan mati aku dulu Tuhan. Aku banyak lagi nak qada semayang Tuhan. Baru nak mula qada ni, baru tahun 2 ni nak qada. Aku itu pun tak dapat banyak. Kau kuatkan kaki aku, kuatkan badan aku, sihatkan tubuh aku. Sihatkan hati aku. Nak mengadu, nak merayu. Lepas tu nak mengaku. Mengakulah dosa aku banyak wahai Tuhan. Aku lemah, aku bodoh ya Allah. Aku lemah, tolong aku Tuhan. Aku lemah. La haula wala quwwata illa billah. Tak ada kekuatan kecuali apa yang kau bagi. Tu yang ada kena bangun awal sikit. Nak mengadu, nak merayu, nak memohon, nak mengaku. Nak solat, nak sembah, nak rasa, nak puji dia betul-betul. Puji dia. Subhanallah, sekali puji untuk engkau ya Allah. Rasa dan hati puji sungguh-sungguh. Hebatnya engkau ya Allah, subhanallah. Tadi kenapa ada orang hantar dalam Facebook kan? Awan jatuh ke bumi. Saya tak tahu gambar dia betul tak betul. Lori ni dia berhenti. Awan ni dah jatuh kat jalan raya. Awan kan? Dia berhenti dia ambil gambar. Lepas tu ada kawan dia pula ambil gambar. Hebatnya sekarang ni macam-macam tau. Baru ni ada pula orang cerita ada ahli-ahli astronomi ni jangka nanti tak lama lagi bumi ni 6 bulan malam 6 bulan siang. Kita orang Islam kan dah tahu benda ni. Dia dah nampak tukaran bumi ni akan jadi macam ni. 6 bulan malam 6 bulan siang. Kita dah nampak kan Rasulullah kata bila datang Dajjal kan ada tempoh-tempoh dia kan. 40 hari tu. Ada tempoh dia yang panjang. Panjang siang, panjang malam. Dalam 40 hari tu. Itu yang jadi orang kita mesti hadis lah. Kita ingat macam mana perjalanan dia. Tapi begitulah lebih kurang. Jadi minta dengan Allah, selamatkan kami ya Allah. Dan semayang baca. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr. Ya Allah, aku minta lindung daripada azab kubur. Wa'udzubika min nar jahannam. Azab jahannam. Azab di jahannam. Azab di jahannam.
daripada azab kubur. Umat ini aku sebenarnya. Wa'un Azab api neraka. min fil Ya wal mamati. Mahya wal mamat. fitnati mahya wal mamat. Daripada fitnah kehidupan. Bila kehidupan ni apa? Jadi sesat, kena fitnah, kita jadi kelang kabut, hati resah, itu semua fitnah kehidupan. Hati gundah, hati resah. Amin fitnati al-masih dajjal. Daripada fitnah-fitnah dajjal. Minta. Sebab tu bangun awal sikit lah. Bangun awal sikit. Satu yang paling bagus untuk kita mengadu. Okey. Apa beza ni? Iman dan Islam ni. Islam ni perjalanan zahir. Perjalanan apa? Perjalanan ke mana? Menuju Allah. Menuju redha Allah. Menuju Allah. Menuju redha Allah. Perjalanan zahir. Semayang tu zahir. Tunduk, rukuk, itidal, sujud. Tu zahir. Zahir ni maknanya orang nampak lah. Mata kita boleh nampak. Baca, tu zahir. Tunggu masuk waktu, tu zahir. Pakai tutup aurat, tu zahir. Islam ni dia perjalanan zahir. Islam dengan iman ni apa? Dia adalah apa sebenarnya? Yang kita belajar minggu lepas. Dia adalah apa? Punjang. Yang agama. Tiang. Lagi satu dia panggil apa? Rukun agama. Rukun. Dia adalah rukun agama. Rukun ni masuk apa? Rukun agama. Rukun ni masuk apa? Dasar. Asas. Undang-undang. Dia masuk apa? Definisi dia apa? Rukun ni. Kalau tak ada, tak jadi. Juzuk. Perintah. Juzuk. Lagi apa? Mana rukun? Undang-undang syarak. Terhentinya. Berhentinya sesuatu. Dengan tiadanya. Dengan tiadanya. Terhentinya orang ini dikatakan ada agama. Dengan tiada Islam. Terhenti ni orang tak ada agama. Dengan tak ada iman. Terhenti ni kata orang yang ada agama. Dengan tiada ihsan. Terhenti sesuatu dengan tiada dia. Orang semayang tak rukuk. Terhenti solat. Maksudnya terhenti Allah. Tidak dipanggil solat. Dengan tiada rukuk. Itu mana rukun? Ada makna yang pendek tetapi memerlukan kefahaman. Terhentinya dia dengan tiada dia. Jadi Islam ni perjalanan zahir. Mengucap tu zahir. Mengucap ni zahir, lidah. Solat ni zahir. Puasa ni zahir. Katakanlah kita puasa ni hari, contoh. Hukum ni sunat, 10 Muharram. Tapi bila dengan puasa ni kita tak boleh nak belajar. Letih, mengantuk, tengok laptop. Tak boleh lah. Kenapa? Puasa, Maka sebab puasa ni sunat, tak payah puasa. Ni wajib. Ni wajib. Katakanlah kawan sekolah sekarang ni, pukul 8.30 dia ajak baca Yasin. Ini belajar tauhid ni wajib. Kawan sekolah kata, hello, jom baca Yasin pukul 8.30. Baca ramai-ramai. Sunat. Which one is priority? Fardu Ain. Fardu Ain. Saja pada Ain. Ini fardu ain. Untuk diri sendiri. Ini fardu ain. Cakap dengan kawan, kalau nak baca bolehlah pukul 9 lebih kot kita baca. Aku ada belajar lah, fardu ain. Dia kata tak apa, fardu ain tu hari-hari ada kan. Sekali-sekala je. Kenapa tak cakap? Subuh tak semayang lah, besok subuh lagi kan? Boleh cakap juga? Boleh Ustaz. Boleh cakap? Subuh tak semayang lah. Tak boleh. Jomlah pergi jogging, pergi makan, pergi keluar, pergi cari sarapan. Ni 6.30 ni. Dah lewat ni. Besok subuh lagi.
Boleh dia tu? Tak boleh. Macam ni, fardu ain. Alah, besok ada lagi. Tak boleh. Sebab tu, ke pengorbanan masa kita ni. Sekarang ni orang minat tau buat Yasin online, ini online, Yasin online, ini. Bukan masalah baca Yasin. Tapi jangan tinggal benda wajib. Belajar online tak nak. Bila kita panggil belajar online tak nak masuk. Dia pula panggil kita baca Yasin. Bukan salah baca Yasin. Tapi kalau yang utama itu diutamakan dulu. Diutamakan dulu. Kalau kita tak boleh elak, kita pergilah. Keluarga kita buat tak apalah. Tapi kita kena pastikan kita tengok rakaman ni. Tu Abang Zaidan kita dah buat Facebook tu. Abang Zaidan Flight Taxi tu. Dia buat Facebook. Dia buat Facebook. Walaupun dia punya kesan itu sebenarnya tak samalah dengan tengok live. Kesan ni tak lama. Ingat, Islam ni perjalanan zahir. Puasa perjalanan zahir. Sebab apa? Yang tahan makan minum ni badan. Badan kita zahir. Haji perjalanan zahir. Rukun haji apa? Niat. Rukun haji Niat. Lagi? Wukuf. Lagi? Tawaf. Lagi? Sa'i. Lagi? Syukur. Ah, Syukur. Buding. Tertib. Tertib. Itu zahir. Tak ada bacaan yang wajib dalam haji. Yang baca-baca ni sunat. Round 1, round 2. Habis dia kata, Ustaz niat. Ni nampaknya tak faham. Kita kata tiada bacaan yang wajib dalam haji. Dia adalah semuanya adalah perbuatan. Habis niat bukan bacaan. Ni tak faham. Niat bukan bacaan. Niat apa? Intasan di hati. Niat kat hati. Bukan bacaan. Sunat je. Saja aku mengerjakan haji dan aku berihram dengannya. Saja aku mengerjakan umrah dan aku berihram dengannya. Itu lafaz. Sunat. Tapi dalam hati. Lepas tu ada pula dekat mana nak niat umrah ni. Dekat mana nak niat? Dekat? Mikot. Mikot makan ni. Faham pula mikot. Apa benda pun tak faham macam mana pergi umrah. Tu perjalanan lahir. Batin. Batin ni apa? Batin ni hati. Beriman pada Allah. Ini hati. Beriman pada malaikat. Hatinya beriman. Hatinya yakin. Lepas tu dia kata perjalanan batin. Ramai yang gagal pada perjalanan batin. Guru kata gitu. Ramai yang gagal menuju Allah ni pada perjalanan batin. Perjalanan batin ni kalau gagal, 6 ni, 1 gagal, habis. Islam tak dipakai, iman memang habis lah. Orang yang gagal pada rukun iman, ada benda dia tak yakin, maka dia akan jadi kufur. Sembahyang cantik. Orang kata, ada tak rasul nama Harun? Aku tak percayalah. Nabi Harun tu rasul. Out. Habis. Walaupun lain dia okey. Ini takdir ni. Allah dah takdirkan begini. Ini kehendak dia. Dengan kudrat dia, dengan kuasa dia, dengan kehendak dia, iradat dia. Dia telah menakdirkan gini sebenarnya. Apa pula takdir pula? Habis. Habis. Habis apa? Habis iman. Tiada sah iman, tiada sah Islam tanpa iman. Tiada sah iman tanpa Islam. Islam. dia begini. Islam dan ihsan. Ni. Ini Islam, ini iman. Ini tak sah tanpa ni. Ini tak sah tanpa ni. Kalau nak pergi satu negara yang memerlukan visa,
Kat Siti ada ke kat Siti? Oh, kat Siti tak ada. Kalau nak memerlukan pergi negara memerlukan visa, pergi US, pergi Mekah. Tak sah pasport tanpa visa, tak sah visa tanpa Sport. Pasport. dia Pasport. tak bawa visa je. Visa tu kertas keping tu lah yang diorang kilip kat sini pasport tu. Kertas keping tu lah yang diorang kilip kat sini pasport tu. Saling berkait, Ustaz. Maknanya tak sah lah kalau kita bawa pasport je. Visa tak bawa. Visa tak bawa. Visa mana tak ada visa? Tak sah. Pasport ni pun tak boleh pakai. Bawa visa je. Pasport mana? Oh, ni visa ada. Pasport tak ada. Tak sah. Mana boleh masuk? Boleh masuk. Macam tu. Kalau contoh di dunia lah. Contoh di dunia. Ada negara tak perlu visa. Singapura tak ada visa. Thailand tak ada visa. Masuk je. Faham. Jawab je jalan lah. Islam itu amalan zahir. Nombor dua, iman ini amalan batin. Yang batin yang tak nampak lah. Dia pada hati. Itu beza nombor dua. Nombor tiga, amalan pada Islam ini berbentuk muqayyad. Muqayyad ni maksudnya apa? Berkait. Berkait. Contoh apa? Semayang. Semayang dia berkait dengan waktu. Masa. Bukan 24 jam lagi semayang. Waktu subuh, semayang. Waktu zuhur, semayang. Dia ada kait. Waktu ada waktu. Lepas tu, dia ada syarat. Dia ada kait dengan syarat pula. Syarat apa? Wajib. Tak semestinya semua orang wajib semayang. Perempuan tu haid, tak wajib semayang. Manusia tu belum balik, tak wajib semayang. Dia ada kait, dia ada syarat dia. Dia ada syarat. Sama macam cerita orang lain lah. Zakat. Zakat dia kait dengan apa? Bukan 24 jam bayar zakat. Dia kait dengan apa? Istimewa. Cukup haul dengan masa. Siap. Haul. Haul ni apa? Tempoh haul. Tempoh masa. Tempoh masa setahun. Hisap. Cukup jumlah dia. Adalah jumlah dia. Perkiraan. Perkiraan dia. Sebab tu zakat ini, nanti kita belajar lah. Jauh lagi nak belajar zakat ni. Zakat ini adalah harta tertentu, dikeluarkan kadar pada harta tertentu. Di zakat ni benda yang dikeluarkan lah. Harta yang dikeluarkan pada kadar yang tertentu dengan syarat yang tertentu untuk diberikan kepada orang yang tertentu. Berapa banyak tertentu lah. Ustaz, kadar yang tertentu bagi harta bagi tertentu. perkara yang tertentu Harta tertentu yang untuk orang dikeluarkan yang tertentu pada kadar tertentu. pada kadar tertentu Daripada dan masa harta tertentu. tertentu. Ada 5 tertentu, Ustaz. Berapa banyak tertentu dah. Waktu Ustaz, waktu. Ha? Pada waktu tertentu. Tempoh. Tak, waktu dia bukan waktu. Ada Syarat waktu syarat tertentu tu yang waktu. Haul. Syarat tertentu tu nisab dengan haul lah. Kadar ni ialah berapa banyak nak kena keluarkan bila cukup nisab. Kadar harta tertentu kadar harta tertentu yang dikeluarkan daripada harta tertentu dengan syarat tertentu untuk diberikan pada orang Golongan tertentu. golongan lah, cakap golongan lagi bagus. Golongan tertentu. Tak boleh keluarkan suka-suka hati. Zakat fitrah Ustaz, dia waktu tertentu Ustaz. Bulan puasa je. Itu syarat. Itu syarat tertentu.
Itu maknanya syarat tentu. Syarat dia apa? Syarat dia mesti hidup satu juzuk daripada Ramadan, mesti hidup satu juzuk daripada Syawal. awal. Lagi 1 saat nak masuk waktu maghrib, dia hidup. Waktu Syawal 1 saat dia hidup, waktu dia meninggal. Wajib tak zakat fitrah bagi dia? Wajib. Wajib. Awal. Lagi 1 saat nak maghrib, hari terakhir puasa. Lagi 5 saat ke 4 saat dia meninggal. Wajib tak zakat fitrah kat dia? Tak wajib. Wajib. Sebab dia tak hidup 1 saat paling kurang, 1 detik paling kurang pada bulan Syawal. Syawal tu maghrib lah, malam raya tu. Tu wajib Garis zakat matanya fitrah. maghrib Ustaz ya. Ya, maghrib. Kira pada maghrib lah. Kalau macam tadi kira hutang kan Ustaz? Hutang? Hutang apa? Katakanlah kita dah bayar zakat untuk bapak kita. Sekali lagi 2 hari, kita bayar zakat 20 Syawal, 20 Ramadan. Sekali lagi 2 hari, dia meninggal. Kalau pada ikut hukum, dia wajib zakat tak? Tak wajib. Wajib. Wajib lah. Wajib. Lagi 2 hari nak Syawal, dia meninggal. Ikut syarat tak wajib kan? Tak wajib. Wajib lah. Ikut syarat tak wajib dah zakat. Macam Ustaz cakap tadi yang kalau dia meninggal pagi raya tu, dia tak bayar fidyah lagi tu kena lah. Dua Syawal tak wajib lah. Dah masuk Syawal kena lah. Sebab dia hidup pada Syawal, dia hidup pada Ramadan. Sedetik di Syawal, sedetik di Ramadan, dia kena bayar zakat. Zakat fitrah. Jadi kita ni katakanlah 20 Ramadan tu dah bayar zakat untuk bapak kita, saya kata tadi. Lepas tu 28 Ramadan dia meninggal. Pada hukum dia tak wajib bayar zakat. Sebab dia tak hidup pada 1 detik di Syawal. Betul. Syawal. Juzuk Syawal tak ada. Tapi dah bayar macam mana? Jadi lah Ustaz. Tak bayar je lah. Tak payah jumpa ambil tu. Bang. Sedekah lah. Tak balik. Kedekut je. Bang, bagi balik bang RM7. Bapak saya meninggal lah. Tak boleh lah gitu, tak payahlah Ingat je lah pahala dekat dia sebagai sedekah. Okey, itu zahir tu. Maknanya apa? Bagi duit tu zahir. Bagi harta tu zahir. Tu zakat, puasa tu zahir. Tahan badan daripada tak makan, tak minum. Tu zahir. Haji tu zahir. Jadi, mengucap ni zahir. Dia mengucap ni, lidah dia keluar satu ucapan bulan syahadat tu zahir. Jadi, Islam ni amalan zahir. Tapi iman ni amalan batin. Jadi, Islam tadi, dia tertakluk kepada apa-apa yang berkait dengan dia. Haji berkait dengan masa. Tak boleh pergi haji suka hati. Dia ada musim haji dia. Dia ada wukuf. Ada masalah, ada hari dia wukuf. Tak boleh wukuf hari lain. Wukuf dia ada hari dia. Ada hari wukuf dia. Jadi waktu tu dia kena wukuf. Waktu tu dia kena wukuf. Yang lain tu boleh buat kemudian. Tapi wukuf dia waktu dia. Tapi amalan pada iman ini dia berbentuk mutlak. Mutlak ni maksud dia tak ada kait. Dia tak boleh percaya pada Allah pagi, tengah hari tak percaya. Tak boleh. Dia boleh murtad. Dia 24/7. Apa maksud 24/7? 24 hours. 24 jam lah. Sentiasa. Sentiasa. Dia tak ada kait dengan masa. Dia tak ada kait dengan waktu. Dia tak ada kait. Dia mesti 24 jam. Pagi, petang, siang, malam, tidur ke, bangun ke, mesti percaya pada Allah. Mesti yakin pada malaikat. Mesti yakin pada kitab-kitab. Mesti yakin pada qada dan qadar. Mesti yakin pada akhirat. Setiap masa. Dia adalah satu keyakinan dalam hati yang bentuk mutlak. Tak ada kait apa-apa. Ingat mutlak, muqayyad.
Macam mandi wajib. Saja aku angkat hadas besar. Itu niat apa? Jenis apa? Mutlak. Mutlak. Saja aku angkat hadas nifas. Itu nama apa? Muqayyad. Muqayyad. Saja aku angkat hadas besar, mutlak. Saja aku angkat hadas junub. Itu nama apa? Muqayyad. Muqayyad. Mana yang lebih afdal niat mandi wajib ni mutlak dengan muqayyad? Muqayyad. Muqayyad. Faham ke tak faham ni? Alhamdulillah. Kurang Ustaz. Kurang? Apa yang kurang? Kelabu. Kelabu. asap lah. Apa nak kelabu? Ulang Ustaz, ulang balik. Bukan saya seorang. Benda bukan benda susah. Faham muqayyad dengan mutlak ni senang je. Itu contoh tadi. Aku saja aku mandi wajib tu jenis niat yang mutlak. Maknanya apa saja sebab pun niat itu cukup. Tapi yang eloknya kita khususkan, kita kaitkan dengan satu perkara yang menyebabkan dia. Saja aku angkat hadas janabah. Janabah ni maknanya keluar mani atau bertubuh. Itu nama dia niat yang muqayyad. Niat yang ada kait. Spesifik Ustaz ya? Spesifik. Air. Mutlak. Air mutlak. Kalau air kopi, nama dia apa? Muqayyad. Muqayyad. Sebab dia berkait dengan Kopi. kopi. Dia berkait dengan kopi. Azhar, diam je Azhar. Tengah pening ke? Sedang mengayati yang Ustaz cakap ni lah, yang muqayyad pasal mandi tu. Yang Ah, muqayyad tu lebih aula daripada ya lebih aula. mutlak tu. Lepas ni niat cara muqayyad lah. Saja aku angkat hadas janabah. Saja aku angkat hadas nifas. Pakai yang Saja aku mutlak pun dah angkat. selesai Ustaz kan? Apa lah? Pakai yang mutlak pun dah okey lah kan? Dah okey. Tapi bila belajar ni nak kena ambil the best. Okey. Lagi pahala ni banyak sikit le. Alah Ustaz, baru belajar. Kelang pun dah tutup Ustaz. Dah tak ada apa yang niat lah. Dah niat angkat ada haid pun dah tak ada. Nak nifas dah jauh lama tak ada dah. Silap-silap niat pun dah lupa Ustaz. Niat pun dah lupa. Tak boleh niat tak boleh lupa. Kalau tak ada boleh muqayyad dengan haid nifas pun tak apa. Dulu masa ada haid tak baca tak muqayyad ni. Tak apalah. Kan? Nak buat macam mana. Dulu sibuk. Islam Maksudnya kalau nak ringkas ni, mutlak ni dia macam umum lah tu Ustaz. ia umum. Kalau muqayyad tu kita spesifik kenapa. Dia tidak bersyarat. Dia umum lah. Kita kata mutlak ni macam umum lah. Dari segi boleh faham juga mutlak ni umum lah. Amalan pada iman ni dia kena 24 jam. Dia kena sentiasa. Dia kena present continuous. So present continuous. Dia bukan past tense. Dia bukan future tense. Dia kena present. Berterusan. Yes. Present continuous tense. Sebab dulu bahasa Inggeris dapat A ke Bat? SPM. Dapat A Ustaz. Alhamdulillah. Oh, dahsyat. Hebat. Pandai cakap orang putih keluar habuk dari mulut. Saya cakap orang putih tu A lah. Orang putih. Pandai cakap Sepanyol lah. Pandai Sepanyol. Tak ada Ustaz. Okey lah, okey. Ibu. Mandi, saya confused. Yang mandi janabah ni termasuk sekali period dah. Untuk yang hadas, mandi kotor. Haid. Hadis haid. Mandi haid. Boleh niat saja aku angkat hadas besar pun boleh. Kalau nak lagi bagus, saja aku angkat hadas haid. Yang paling bagus niat saja aku angkat hadas haid.
Oh, janabah ni dengan haid dia tak sama. Sama kan? Lebih kurang tak? Janabah ni keluar mani atau bersungguh. Oh, okey. Faham. Terima kasih Ustaz. Okey. Islam tidak semestinya beriman, tapi orang beriman semestinya Islam. Orang Islam tak semestinya dia beriman. Tapi orang Ustaz, minta maaf Ustaz untuk kepentingan ilmu. Tadi mukayyad untuk niat, contoh yang dibicarakan tadi niat mandi wajib. Kalau lah bagi ini bagi kes perempuan lah kan. Dia sebenarnya dia nifas. Tapi dia berniat aku mandi aku angkat hadas janabah. Maksudnya dia punya mukayyad itu bersalahan, tak sama. Adakah niatnya sah Ustaz? niatnya sah. Tapi dia tak dapat pahala mukayyad. Okey, dia cuma tak patut lah. Ha. Kadang dia tersilap tertukar kan antara nifas dengan haid kan. Takkan dah tak ingat. Mana dah tahu dalam sejuk-sejuk kan. Cuma dari segi ilmunya masih sah lagi lah kan. Masih sah. Okey. Tu ni kuat lupa ni kalau begitu. Kuat sangat lupa. Tak apalah. Okey. Islam tidak semestinya beriman tidak semestinya Islam. Tapi beriman mesti orang Islam. Orang beriman ialah orang Islam, tapi orang Islam tak semesti beriman. Macam saya selalu bagi contoh lah. D24 adalah durian, mesti durian. Tapi durian tak semesti D24. Betul. Musangking adalah durian. Tapi durian tak semesti musangking. Betul kan? Betul. Lepas tu, kalau kita kata tu, lalu dia berkait dengan Nabi lah. Nabi, Rasul, mestilah daripada kalangan Nabi. Tapi kalau Nabi, tak semestinya daripada Rasul. Kalangan Rasul. bukan semua Rasul itu adalah Nabi. Tapi semua Nabi itu adalah Nabi tidak semestinya Rasul. semua Rasul itu adalah Nabi. tapi tak semua Nabi itu Rasul. Rasul ada berapa? 25. Kan? 25 Rasul. Itu 25 tu dah wajib kita yakini. 313. 33, ada ulama kata 314. Tapi yang wajib diketahui dengan jalan 25. Jalan apa? Ijma. Diketahui dengan jalan Tamsil. Ijmal. Tamsil. Jangan malu-malu Tafsir. sebut. Cakap jawab tak apa video ni. Jalan tafsil. Kalau salah tu tak dengar sangat. Oh ya. Cakap pak. Bagus juga detik tu Haji. Haji Yu kalau kita jawab slow tak ada dengar sangat Haji Yu. Oh ya. Cakap dia. Macam aku buka, aku jawab pelan-pelan. Bila aku tafsir baru betul-betul kuat. Play safe Ustaz. Sebut ujung-ujung si gitu. Play safe. Play safe. Saya kalau tak tahu saya diam je Ustaz bagi orang lain yang tahu. Alah abang Zah. Kita kena yakin yang Allah melantik Nabi dan Rasul. Kita kena yakin. Itu keyakinan itu secara yang tadi yang cakap ni. Kita kena yakin bahawa adanya Nabi dan Rasul yang Allah lantik. Daripada kalangan manusia dan daripada orang lelaki. Dan wajib kita mengikuti apa yang diturunkan. Itu yakin dari dengan kaedah apa tu? Mutlak. Apa tu? Ijma. Ijmal. Ijmal ni apa? Mal. Secara umum. Secara umum. Secara burung.
Tapi kita kena yakin pula ada 25 orang rasul. Nama dia ni. Itu maknanya kita kena yakin dengan cara Tafsir. tafsir. Lepas tu kita yakin dia ada 4 sifat wajib bagi rasul. 4 sifat mustahil bagi rasul. 1 sifat haru bagi rasul. Bila kita dah tahu ni, kita dah belajar, kita dah faham, maknanya yang 4-4-1 ni, maknanya kita yakin dengan cara Tafsir. yakin. Tafsir. Jadi kewajipan kita yakin rukun-rukun iman ni dengan cara ijmal dan dengan cara tafsir. Tafsir. Itu yang saya nak bezakan tu. Itu nama dia ijmal dengan tafsir ni, kepahaman ni kena jelas lah. Sebab ini melibatkan hukum-hukum tauhid. Hukum-hukum tauhid. Tidaklah diwajibkan untuk mengetahui Nabi Syuaib lahir tahun berapa, ni umur dia berapa. Tak sampai tu. Tak sampai tu. Tapi kalau orang kata, kau percaya tak ada Nabi nama Syuaib? Aku yakin. Itu yang kena buat. Dan tak semestinya dulu arwah Tuan Guru Haji Azra'i tu, dia kata tak semestinya kita hafal. Tapi kalau ditanya, Nabi Ilyasa Rasul tak? Nabi tak? Ya, Nabi Rasul. Tu okey. Tapi yang elok, supaya kita tahu yang ini Nabi dan Rasul, itu kita hafal tu. Itu yang kita kena hafal tu. Itu yang sekolah tu kita kena hafal. Jangan salah, iman jangan salah. Jangan salah pada beriman. Takut takut. Kufur. Walaupun malam-malam meninggal, malam-malam orang buka link baca Yasin. Na'udzubillah, tapi mati dia tak Islam. Ni paling takut lah sebenarnya kan. Lepas tu pentingnya kita spend kita je masa ni. Belajarlah. Minta Allah beri kita faham. Islam ada 5 rukun tersendiri yang kita tahu. Iman ada 5 rukun tersendiri. Lagi sekali, rukun ni apa? 6, Ustaz. Tunjang. Apa definisi yang kita sebut tadi? Sesuatu yang terhenti jika tanpanya. Tanpa Tengok orang panggil jawab. Kak Zainul panggil kan? Ya, Ustaz. Terhenti dia dengan sesuatu dengan tiadanya. tiadanya. Dengan tiadanya. Okey, orang panggil dah faham lah. Lepas ni, saya tak payah pergi surau panggil lagi lah. Orang panggil tak belajar dah cantik lah. Ya, Ustaz. Terhenti sesuatu dengan tiada dia. Maknanya kalau rukun ni tak ada, tak boleh panggil iman. Kalau rukun ni tak ada, tak boleh panggil Islam. Faham? Itu rukun. Kita cakap bertahun-tahun cakap rukun. Tapi kita tak boleh nak terang. Rukun adalah juzuk, syarat bukan juzuk. Rukun adalah juzuk, syarat bukan juzuk. Kalau dalam solat, rukun adalah juzuk, syarat bukan juzuk. Rukun dalam solat, syarat luar solat. Tetapi dua-dua ni, rukun dan syarat ni, dia memain peranan sebagai Kaifiat. peranan dia apa? Mengesahkan. Mengesahkan. Mengesahkan solat. Dan dia adalah sebahagian daripada Kaifiat solat. Kaifiat. Faham ke kepala berasap? InsyaAllah, Ustaz. Saya kait sana, kait sini, tolak sana, tarik sini. Saya ni macam mendam tau. Mendam. Tolak tepi, tarik belakang, tolak ni, tarik ni. Ketuk sikit, makan. Mendam ke ada makan. Ketuk sikit tu yang jawab ujung-ujung tu, Ustaz. Ketuk sikit, pujuk sikit.
Jentik sikit, usap sikit. Macam-macam taktik dia pakai. Janganlah lah Ustaz seorang naik haji. Tak ada. Kami nak ikut naik haji. Ikut dari haji tadi. Main haji Tu, kita kena faham cara yang mudah, kita kena faham lah. Tanda Islam pada zahir, tanda iman pada batin. Tanda Islam pada zahir. Nampak orang pergi sembahyang jemaah. Tu nampak tanda. Nampak orang pergi berjabat zakat, bayar zakat. Nampak orang agih-agihkan zakat. Tu zahir. Nampak orang pergi haji. Nampak labbaik Allah, nampak video, nampak YouTube, nampak TV, nampak orang peluk-peluk dekat airport nangis-nangis nak pergi haji. Pergi haji je ingat dah mati lah. Tapi pergi London tak nangis pula. Pergi piknik dekat Medan tak nangis pula. Apa kat Medan tak boleh mati tak boleh mati kat Medan? Boleh Ustaz. Ustaz, anywhere. Pergi umrah azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kak Nur Ani tutup video Kak Nur Ani, kan nampak orang kan. Tu nampak katil apa semua tu. Tu video. Kak Nur Ani Omar tu video. Azan. Masa nak pergi tu sayu je rasa hati. Dah pesan siap-siap dengan anak-anak. Kalau abah mati, buah durian, buah katil tu jangan lupa kopik. Lama Pokok nak durian tu. Pokok durian ni bagi dekat Abang Long. Pokok rambutan ni bagi pada Bangah. Siap pesan ni nak pergi haji. Pergi umrah dia pesan. Pergi rombongan, pergi Europe 16 hari. Ada tak azan? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ni ayah nak pergi Europe. Tak ada. Ayah nak pergi Europe. Tak ada. Ayah nak pergi Europe. Rumah ni bagi pada Abdul Wahab. Ladang-ladang, kilang-kilang pada Abdul Wahab. Duit-duit di bank Ini tidak adil. bagi pada Abdul Wahib. Ada lagi kat situ? Tak ada. Betul Azan pun tak ada. Nak keluar rumah azan dulu lah. Sebab sunat azan ni musafir. Apa ni bang macam lagi mati. Kita kat London. Nampak tak? Nampak tak? Kita hanya mengambil Islam ni pada sesuatu waktu. Nak enjoy tu Ustaz. Macam nak enjoy. Macam tak mati. Bukan itu orang. Ramai orang mati luar negara pun ramai. Haji Yus? Ustaz nak tanya Ustaz, kalau macam kita musafir, boleh memang kita beli hasil kan? Kita boleh kan sebelum keluar rumah kan? Boleh? Boleh musafir Di kan? mana pun tak apa Haji Yus. Haji Yus nak daripada Kuala Lumpur nak balik Lipis ke? Boleh faham macam tu. Azan satu orang lah. Janji Ya, dia terima tu mana kasih. lah. Jangan azan kuat dekat kereta. Tu kata apa pula Haji ni. Belum masuk tu lagi dah azan. Azan sunat Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah. Niat apa? Niat sunnah yang diajar oleh para ulama'. Niat dia apa? Aku nak ikut sunnah yang ajar ulama'. Ada orang kata Rasulullah pun ada, hadis pun cakap. Kita niatkan begitulah. Jadi perjalanan tu lebih berkat lah. Ikomat tak boleh, tak boleh Ustaz Ya. Kamat tak boleh Kamat tak dicakap pula azan. Okey, masih. Azan saja. Tidak sah Islam tanpa iman. Okey Abang sama bertugas. Tidak sah iman tanpa asas Islam. Ini dua ni dalam kitab Paku Iman kata. Dia saling perlu memerlukan. Saling perlu memerlukan. Azhar, tanya apa Azhar? Instead of azan, antara azan dengan sembahyang sunat musafir, yang mana satu lebih aula Ustaz? Dia tak boleh cakap lebih aula lah, dua-dua sama. Oh. Dan Okey. sunat musafir. Dia sunat musafir ni sebelum musafir. Dan sunat musafir ini adalah sembahyang sunat yang sebabnya datang Kemudian hujan.
Bila sebab datang kemudian, tak boleh buat antara subuh dengan duha, tak boleh buat matahari. 5 minit sebelum zuhur, tak boleh buat antara asyar dengan maghrib. Sebab apa? Solat sunat yang sebabnya datang kemudian atau solat sunat tanpa sebab dan waktu. Faham? Saya dah cakap dulu kan, sunat ni ada dua. Satu datang kemudian, satu datang dahulu. Kita kena faham datang dulu kemudian ni. Sebab solat sunat dulu baru musafir. Kak, tutup video kak. Nur Aini Omar tutup video. Okey. Nampak rambut-rambut tu, nampak tu. Okey. Jadi, bila sebab datang kemudian, ada waktu tak boleh buat. Ada waktu boleh buat. Kalau sebab datang dulu, boleh buat. Katakanlah saya ni, saya pergi film subuh. Boleh saya balik. Pukul 7, alamak, belum pernah jadi ni. Kunci kereta tinggal kat dalam masjid. Saya masuk masjid, saya sunat satu masjid. Lepas tu saya ambil kunci, saya balik. Boleh tak saya sunat satu masjid tadi? Dibuat waktu pukul 7 tadi. Sedangkan boleh masuk waktu duha. Boleh. Boleh. Datang dahulu. Tu dia pada. Sebab datang dahulu, masuk masjid dah ada sebab. Musafir ni belum sebab bermada lagi, semayang dulu. Dia yang paling elok ni, semayang ni sebelum keluar rumah lah. Ni kalau dah boleh rentas daerah ni, pergilah. Amalkan lah. Lepas tu, dah semayang tu, dia sunat azan ni di belakang orang musafir. Kalau seorang tak apalah, azan seorang lah. Kalau pergi dengan rumah, pergi kat belakang rumah, tu depan, kita duduk belakang rumah, kita azan. Azan perlahan lah. Lepas tu jalan. Itu sunnah perjalanan lah. Dan kita baca dah apa-apa ayat yang kita tahu, doa di qiraat, apa kita baca. Okey. Nak berhenti ni. Ni orang KKR nak kerja. Saya tak tanya pula orang KKR berapa orang masuk ni. Tapi dapat dah masuk tadi ada. Ustaz, Ya nah. ada iman pada batin tu saya terlepas ke? Ustaz tak terang. Iman pada batin, nombor dua. Ya, yang iman. Dah terang dia dah. Dah terang. Iman ni, batin ni maknanya dia tak nampak pada mata kita. Amalan batin. Yang ni nombor dua tak yang ni. Yang ruang iman nombor yang terakhir. Nombor terakhir. Kita berarti tu. Tak ada iman pada batin. Maknanya, tanda iman pada batin ni maknanya, tanda dia ni boleh lihat daripada keyakinan dia. Pada keyakinan dia. Dia kata, aku yakin, ini tak ada Allah ni. Dia kata, ini tak ada Allah. Aku yakin. Tak ada Allah. Maknanya dia, iman dia cakap, aku yakin tak ada Allah. Bukan pada perbuatan dia. Daripada yakin dia ni, maka lahirlah anggota dia memperlihatkan zahir dia. Apa? Sabar. Sabar dia buka hati. Reza buka hati. Orang sabar ni orang beriman. Orang reza ni orang beriman. Apa? Di dalam. Tapi kalau dia semayang, nampak dia semayang. Itu tanda dia Islam ni, dia nampak dia semayang. Nampak dia tak makan. Umur puasa dia puasa. Itu tanda pada zahir, tanda pada batin. Wah. Are you there? Ada Ustaz. Next week, we will continue number 7. Please take note, please take note accordingly. Okey Ustaz. InsyaAllah. InsyaAllah. Okay, thank you very much for your kind and helpful. Okey Ustaz. Aku bantai shot putih ni. Betul kan? Support. Assistant. Your support. Dulu masa kecil kan, your support is very much appreciated. Ini tu tengok jawapan tu. Kadang-kadang cerita tak tahu. Ustaz. Baik. Ustaz, masa kita kat Arau dulu, kita ada ambil exam untuk bahasa Inggeris tu kan. Untuk tentukan kita kategori mana kan. Ustaz dapat A ke B ke C?
Saya level A. Saya pun Level level A. paling turun. Saya ingat saya terror. Rupanya level A tu yang paling bodoh. Level juga. Level A dah tuhal. Dia 6 semester. Predict ni 7 semester. Kalau engineering 7 semester, 7 semester ni kena dulu 4 level. Level A, level B, level apa lah? A, B, A, B, C. bukan. A, B, 2A, 2B. Itu kot. Tak tahu tapi saya, Level eh? Roland dia terus level C. Saya kata bodohnya dia ni C. Rupanya dia yang terror. Dia C tu lagi pandai. Yalah. Kami ni level A. Saya lagi best dah level A. Fail pula tu. Mana tak fail. Tak nak ikut cakap cikgu. Cikgu, kau dah bahasa Inggeris pukul 2. Sampai pukul 3. Waktu tu ada bossing siam kat TV. Bossing siam. Waktu tu bodoh lah bossing siam boleh kan. Cikgu 2.30, cikgu tulis kat board. Aku dengan awak molor tu lagi. Dia kata ni bossing siam. Padahal muka dengan awak molor repeat. Dengan aku repeat. Dengan Esmo repeat. Yang Gani Penyu Ustaz, dia hampir-hampir dismiss pasal bahasa Inggeris je Ustaz. Padahal yang lain semua clear. Yes, dia kena dismiss bahasa Inggeris. Oh, Alhamdulillah, last kali dia lepas jugalah. Alhamdulillah. Kenangan lah, kenangan yang indah. Okey, sekarang ni kita nak sambung Sambung apa nanti 2, 4, 5, 6, 7. 5, 6, 7. Amalan Islam menambah iman. Semakin kuat iman, semakin baik amalan lahir. War tanda situ. Next week, InsyaAllah. kita continue kat situ. InsyaAllah. Okey, cukuplah pada pagi ni. Moga-moga belajar tauhid ni dapat menguatkan pegangan kita yang sepatutnya kita pegang dengan kukuh dan kuat. Okey. So, terima kasih kawan-kawan di Facebook. Surya Daud, Nurlida, Kak Ida, Harun Bai, Rosina, Linda, Zaifa, Hayati Yahya, Muhammad Dewa, Masyita, Cik Ismail. Oh, ni semua ni orang biasa belajar. Sahara Begum pun dalam ni Madijah Hasnul, Siti Aja, Nur Adi Isnin ni macam kawan sekolah saya. Murni Melati, Husna Ahmad Nawi, Kak Ros kat sini. Doris, orang Sarawak. Okey, terima kasihlah semua sudi mendengar. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala syafi'il anbiya wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Aku maaf pasti banyak kurangan dan penyampaian. Moga Allah rahmati berupa ni dan kita jumpa malam ni kita nak baca bab salat jemaah.